Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa daripada Kuli, yang tak pernah kita sangka akan keluar dari mulut Kuli sendiri. Rahasia ini mungkin telah disimpan bertahun-tahun. Pendedahan ini mungkin telah pun disimpan bertahun-tahun, tapi tak tahan lagi, akhirnya Kuli dedah. Tun Mahathir mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Kalau dulu kita lihat Kuli dan Mahathir pernah berseteru sehingga munculnya UMNO Blok 1 dan Blok 2, UMNO baru dan UMNO lama. Dan akhirnya muncul pula semangat 46 serpihan daripada UMNO dipimpin oleh Kuli. Kali ini kita lihat pula Kuli dedah. Tun Mahathir mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Ada netizen kata dalam ruangan komen apabila isu ini timbul, mereka kata Tun Mahathir memang suka mukir janji. Ini mereka kaitkan pula dengan janji daripada Tun Mahathir akan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas satu waktu beliau menjadi Perdana Menteri semasa Pakatan Harapan memenangi pilihan raya pada tahun 2018. Tetapi nampaknya Tun Mahathir seakan-akan enggan melepaskan jawatan Perdana Menteri itu seperti yang dijanjikan untuk diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan semasa selepas langkah Sheraton. Ini menyebabkan secara tidak langsungnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Bukan ditumbangkan oleh sesiapa, tetapi tindakan Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang menyebabkan kehilangan kuasa kepada Pakatan Harapan. Kini Kuli pula dedah perbuatan Tun Mahathir yang mungkir janji untuk lantik beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah mendedahkan ada perjanjian antaranya dan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menamakan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri apabila bekas Perdana Menteri itu menerajui tampuk pemerintahan negara menggantikan Tun Hussein Onn pada tahun 1981. Bagaimanapun, Razali berkata, perjanjian itu bubar apabila Dr. Mahathir dalam kenyataan media pada ketika itu menyebut beliau menyerahkan kepada UMNO untuk menamakan calon timbalan Perdana Menteri atau calon timbalan Presiden supaya beliau tidak perlu memilih timbalan Perdana Menteri. Hal mengenai perjanjian antara Razali yang lebih dikenali sebagai Kuli dan Dr. Mahathir itu dikongsi beliau dalam buku Kuli Memori 205 yang dilancarkan bekas timbalan Perdana Menteri yang juga seteru politik beliau satu ketika dulu, yaitu Tun Musa Hitam Semalam. Razali berkata perjanjian antara beliau dan Dr. Mahathir dibuat ketika Hussein sedang bergelut dengan masalah kesihatan. Katanya, kesihatan Hussein yang sering uzur ketika itu bukan rahasia dalam kalangan awam. Malah media melaporkan beliau mendapatkan rawatan pembedahan pintasan jantung selama sebulan di luar negara dan dalam tempoh itu Dr. Mahathir memangku tugas sebagai Perdana Menteri. Sejak itu kabar angin Hussein akan letak jawatan bertiup kencang meskipun beliau menafikannya. Ketika itu juga nama Dr. Mahathir disebut-sebut sebagai pengganti Hussein. Bagaimanapun, Razali dalam memori itu menyebut ia masih belum selamat buat Dr. Mahathir yang ketika itu sudah menyandang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri selama 4 tahun. Ini disebabkan hubungan baik Hussein dengan Razali Hamzah yang menjadi punca kebimbangan Dr. Mahathir. Sehari selepas pulang ke tanah air, Hussein mengarahkan Razali dan Dr. Mahathir ke rumahnya. Kami tiba jam 4 petang, katanya. Hussein ada berita tidak baik mahu dikongsi. Seterusnya dia bertanya kepada saya dan Dr. Mahathir, "You berdua boleh bekerja sama?" Dan kami menjawab boleh. Memang benar, waktu itu kami memang tiada masalah.
Hussein kemudian menyambung, saya nak berhenti dan I want you to take over. Saya mahu kamu ganti saya. Dia berkata sambil menunjuk ke arah saya. You take over as the Prime Minister, kata beliau. Kata kuli terkejut saya. Terus berkata tidak boleh. Tidak boleh, Kapten, akan kelang kabut parti kalau diubah mengejut begini. Akan efek stok market, menjejaskan pasaran saham dan lain-lain hal juga. Tapi Hussein bertegas, going to announce my resignation and you will take over. Saya akan umumkan peletakan jawatan dan kamu akan ganti saya walaupun saya kurang bersetuju. Saya sebut, apa caranya sedangkan Dr. Mahathir sudah jadi timbalan Perdana Menteri selama 1 penggal. Saya sebut lagi, ribut nanti dalam UMNO. Tapi kata Hussein, you fikir betul-betul, I nak umumkan very soon. Kalau begitu, kata Dr. Mahathir, kita kena berunding soal parti, katanya. Kongsi Razali lagi sambil berjalan keluar menuruni tangga. Dr. Mahathir mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana menjawab begitu kepada Hussein. Dr. Mahathir berkata, I'm ready to take over. Saya sedia untuk ambil alih. Saya menjawab, memang sepatutnya you take over. You are the deputy. Memang sepatutnya kamu ambil alih. Kamu timbalan. Belas Dr. Mahathir, and you'll be my deputy, dan kamu akan jadi timbalan saya. Perhimpunan Agung UMNO, I will take over from Hussein as president and you take as deputy. Begitu tawaran Mahathir. Kuli kata itu terpulang kepada Hussein. Soal jawatan bukan keutamaan saya, kata Razali. Bagaimanapun pada masa itu mesyuarat UMNO bahagian di seluruh negara sedang berjalan. Masing-masing ketika itu menamakan calon bagi pemilihan parti yang bakal berlangsung pada 26 Jun 1981. Sehingga April, Hussein masih membisu hingga menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun terdapat andaian Dr. Mahathir akan menggantikan beliau, namun selagi mesyuarat bahagian belum selesai, pencalonan juga belum ditutup, jadi kedudukan Dr. Mahathir belum pasti. Namun Razali kemudian membuat pengumuman untuk tidak melawan Dr. Mahathir. Saya tidak akan lawan Dr. Mahathir, sekalipun menerima banyak pencalonan. Selagi Dr. Mahathir duduk di kerusi timbalan presiden, selagi itu saya tidak akan mencabar jawatan itu, Razali dipetik dalam memori itu. Beberapa hari selepas Razali membuat pengumuman itu, seorang lagi naib presiden UMNO, Tun Musa Hitam, turut menyatakan beliau tidak akan melawan Dr. Mahathir. Hal itu pada pandangan Razali memberi ruang selamat kepada Dr. Mahathir. Pada minggu pertama Mei 1981, media menghebahkan Hussein akan mengumumkan peletakan jawatan pada 15 Mei ketika hadir merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Johor Bahru. Malah pertemuan 6 mata antara Hussein, Razali dan Mahathir bertujuan mencapai persetujuan peralihan kuasa turut didedahkan media. Razali mengakui pertemuan itu berlaku. Benar, kami jumpa bertiga, 6 mata, dan disebabkan saya tidak mahu menggantikan Hussein, konsensus akhir ialah jawatan Perdana Menteri diserah kepada Dr. Mahathir dengan janji saya dilantik sebagai timbalan, katanya. Waktu sama, populariti Musa mula mempengaruhi keputusan beberapa bahagian UMNO untuk menamakan dia berpasangan dengan Dr. Mahathir sebagai presiden dan timbalan presiden UMNO. Pada 12 Mei 1981, Dr. Mahathir membuat pengumuman jika Hussein berundur dan beliau dipilih menggantikannya, siapa calon bagi jawatan timbalan Perdana Menteri akan diserahkan kepada ahli UMNO untuk tentukan. Jadi, perhimpunan pada 26 Jun 1981 akan menentukan siapa timbalan presiden parti dan calon yang menang akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Untuk bertindak adil, Dr. Mahathir berkata beliau akan berkecuali dan dalam perebutan jawatan itu. Menurut Kuli, pengumuman itu bermaksud terlerailah janji antara Dr. Mahathir, Hussein dan Razali. Dr. Mahathir berani umumkan begitu kerana dia sudah selamat. Selepas saya mengumumkan tidak akan mencabarnya.
Dia tahu dia akan kalah jika saya pilih melawannya, dan daripada pengumuman dibuat, saya faham dia memang tidak mau menjadikan saya timbalan, walaupun itulah persetujuan dengan Hussein. Saya akur dan tetap mengalu-alukan keputusan itu. Saya tidak mahu ambil berat, malah berpandangan kalau begitu, memang begitulah sikap Dr. Mahathir, biarlah dia menanggungnya. Kemudian katanya lagi, bagaimanapun apabila Dr. Mahathir ditanya media, apakah dia boleh menerima sekiranya Razali menang jawatan timbalan presiden, beliau menjawab, saya boleh bekerja dengan sesiapa sahaja. Selepas itu, jawatan Perdana Menteri tidak lagi jadi tumpuan. Sebaliknya, ia beralih kepada jawatan timbalan Perdana Menteri apabila Musa mengesahkan akan bertanding menentang Razali. Razali dalam memori itu menyebut Dr. Mahathir kemudian mengulangi pendirian dan mengingatkan UMNO tidak akan sekali-kali mengamalkan sistem pengkaderan, iaitu hanya ahli tertentu dipilih berkuasa. Sebaik kedudukannya selamat kerana pencalonan ditutup, dia pasang Musa melawan saya. Itu namanya main kayu tiga. Musa sendiri datang berjumpa saya dan memberitahu, saya menawarkan diri bertanding menentang kamu bagi jawatan timbalan presiden. Walaupun terkejut, saya kata, baguslah. Saya dengan Musa rapat. Hampir setiap hujung minggu kami makan malam di Merlin Hotel, berbual segala macam hal. Kemudian bila ditanya mengapa dia bertindak begitu, katanya Dr. Mahathir yang minta dia lawan. Sekali lagi saya kata baguslah. Katanya, pada pemilihan 1981, Dr. Mahathir menang tanpa bertanding sebagai presiden. Musa yang mendapat 722 undi menjadi timbalan dengan mengalahkan Kuli yang memperoleh 517 undi. Bagaimanapun pada penghujung 1980-an, konflik dalaman UMNO bertambah serius dan parti itu diharamkan oleh mahkamah pada 4 Februari 1988 selepas berlakunya krisis kepimpinan pada 1987 yang menyaksikan Kuli yang bertanding jawatan Presiden UMNO menentang Dr. Mahathir kalah tipis. Susulan persaingan di antara kem Dr. Mahathir dan kumpulan Razali ketika itu disokong Musa menyaksikan kewujudan Parti Melayu Semangat 46 yang diketuai Kuli. Musa tidak menyertainya. Pada Mei 1996, Semangat 46 dibubarkan. Razali kembali menyertai UMNO baru. Buku Kuli Memori 205 setebal 338 halaman itu hasil tulisan Datin Zini Tulniza Abdul Qadir. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peja dan Azmin Ali bakal bertanding semula jika ada PRK. Wow, dua nama ini sudah kalah dalam pilihan raya umum dahulu. Azmin Ali kalah, kalau tak silap saya kalah kepada Menteri Besar Selangor iaitu Amiruddin Syari. Peja pula kalah di Tambun oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Anwar Ibrahim. Kedua-dua mereka ini ialah orang besar dalam parti politik sebelum ini. Peja di Parti Bersatu, Azmin Ali pula ialah bekas timbalan Presiden Anwar Ibrahim sendiri. Pada pendapat anda, adakah Peja dan Azmin mampu menang lagi kalau bertanding pada PRK akan datang? Ramai netizen yang meramalkan Peja dan Azmin sebenarnya sudah tidak punya tempat lagi dalam kerusi parlimen. Dari segi undian di parlimen, orang tak akan terima lagi terutamanya Azmin Ali. Kerana kata netizen dan para pengikut dalam parti politik Pakatan Harapan, mereka kata tidak mungkin lagi Azmin akan menang kalau untuk parlimen. Kerana mereka menggelar Azmin sebagai pengkhianat utama yang menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Selain itu, mereka kata ramai netizen atau para pengundi di parlimen
sudah tidak meminati lagi Azmin atas kelemahan Azmin sendiri, kata mereka. Begitu juga dengan Peja. Ramai yang sudah tidak berminat dengan Peja kerana pelbagai isu melibatkan kepimpinan Peja, terutamanya di Negeri Sembilan, juga melibatkan di parti politik Parti Bersatu itu sendiri. Sejak Bersatu mengeluarkan surat tuntutan kepada 6 ahli parlimen dan seorang adunya yang berpaling tada beberapa hari lalu, setakat ini hanya 2 daripada mereka yang memberikan responnya. Mereka ialah ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Abdul Fasal, dan ahli parlimen Labuan, Suhaimli Abdul Rahman. Syed Abu Hussein bertegas menyatakan surat itu tidak bermakna apa-apa dan beliau tidak akan menjawabnya. Katanya beliau akan tunggu apa tindakan Bersatu selepas 14 hari dan bersedia berdepan apa jua kemungkinan. Jika berlaku PRK pun, saya tetap akan turun bertanding, ujarnya. Suhaili pula bertegas tidak berubah pendirian dan akan tetap memberi sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jika berlaku PRK, saya tetap akan turun bertanding, ujar beliau. Bagaimana dengan yang lain-lain? Mereka yang lain nampaknya senyap sunyi saja sejak menerima surat berkenan. Walhal sebahagiannya selalu bising sebelum ini. Apakah mereka juga tidak akan jawab surat tuntutan itu sebagaimana pendirian Syed Abu Hussein? Atau mereka seperti Suhaili yang tetap menyatakan sokongan kepada Anwar dan Kerajaan Perpaduan? Apapun, selepas 14 hari nanti, apa jawapan yang diberikan oleh 7 wakil rakyat Bersatu itu kepada surat yang mereka terima itu bakal menentukan apa yang berlaku selepas ini. Daripada jawapan mereka juga banyak ditentukan kemungkinan ada PRK atau sebaliknya. Tetapi 2-3 pemimpin utama Bersatu dan Perikatan Nasional sudah mula dicanangkan bakal bertanding jika akhirnya ada PRK perlu diadakan di 7 kawasan tersebut. Antaranya dikabarkan Ahmad Faizal Azumu atau Peja bakal bertanding di Kuala Kangsar, Azmin Ali atau Noh Omar di Tanjung Karang, dan Anwar Musa pula sama ada di Jeli atau Gua Musang. Peja sebelum ini kalah di Tambun, Azmin Ali kalah di Gombak. Manakala Anwar Musa dan Noh tidak bertanding pada PRU 15 lalu, setelah mereka dipecat daripada UMNO. Jika bertanding, bolehkah mereka menang? Ramai netizen menjawab, mereka semua akan kalah. Ikuti terus ulasan selepas ini, tapi jangan lupa tinggalkan komen anda dengan soalan hebat itu. Jika Azmin dan Peja bertanding, atau adakah jika Anwar Musa dan juga Noh Omar bertanding, adakah mereka akan menang? Bolehkah mereka menang? Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu tindakan paling luar biasa yang tak kita jangka langsung sanggup dilakukan oleh Azmin Ali. Sehingga kan ada netizen kata, kalaulah Azmin Ali jadi Perdana Menteri, inikah yang akan berlaku? Adakah ini teladan yang baik, kata mereka. Ini apabila laporan mengatakan Azmin Ali ingkar panggilan polis untuk beri keterangan. Ramai netizen kata, adakah ini akan jadi duluan teladan contoh kepada ramai orang selepas ini, kata mereka. Kalau seorang ahli politik boleh ingkar panggilan polis untuk beri keterangan, netizen mula mempersoal, adakah ramai lagi yang akan menyusul mengikuti jejak langkah Azmin Ali ini sebagai teladan, kata mereka. Kerana ini alasannya Azmin Ali ingkar panggilan polis untuk beri keterangan.
Saya sebelum ini belum pernah dengar ahli politik maupun orang-orang VIP yang berani ingkar panggilan polis untuk beri keterangan. Tapi ini kali pertama saya tahu seorang ahli politik, pemimpin negara, pemimpin yang pernah menjadi orang besar negara, mengingkar panggilan polis. Jadi kalau selepas ini ada panggilan polis terhadap ahli Dewan Undangan Negeri kah, ahli parlimen kah, orang-orang VIP kah, atau siapapun, tauke-tauke kah, atau siapapun, adakah mereka akan menjadikan tindakan Azmin ini sebagai duluan atau satu ikutan baru? Inilah yang menakutkan netizen, inilah yang menakutkan ramai orang. Tapi ini alasannya, Azmin Ali ingkar panggilan polis untuk beri keterangan. Kata beliau, setakat ini tidak akan ke balai polis. Itu kenyataan terkini Azmin Ali. Sewajarnya arahan tersebut digantung sehingga mahkamah selesai prosiding. Kita harus menghormati proses perundangan dalam negara kita, kata Azmin Ali pada sidang media di Ibu Pejabat PN di Kuala Lumpur hari ini. Azmin berkata demikian bagi menjawab soalan pemberita selepas memberitahu dia telah dipanggil polis mengikut Seksyen 111 Kanun Tata Cara Jenayah pada 7 Mei untuk direkodkan kenyataannya di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam esok. Meskipun dipanggil polis untuk memberi kenyataan, namun Ketua Pembangkang Selangor Muhammad Azmin Ali menegaskan dia enggan hadir ke balai polis. Sehingga ramai netizen mula tertanya-tanya, adakah Azmin akan menerima waran tangkap? Adakah Azmin akan diheret dengan waran tangkap untuk memberikan keterangan? Itu pun menjadi persoalan daripada netizen. Maklumlah ramai netizen ini yang tidak tahu undang-undang secara lebih mendalam. Sebaliknya, Azmin Ali, pemimpin PN ini, mencabar tindakan polis memanggilnya untuk memberi keterangan mengenai ucapan yang dibuatnya ketika sidang Dewan Undangan Negeri Selangor pada Mac. Azmin Ali mendakwa tindakan pihak berkuasa itu cubaan untuk menakut-nakutkan dirinya dan melanggar undang-undang, terutamanya perkara 72 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan adun kekebalan daripada prosiding sivil dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan dan dibuat di dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Susulan itu, saya sudah mengarahkan peguam untuk memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk semakan kehakiman bagi menyemak tindakan dan keputusan pihak polis mengeluarkan notis berkenaan. Saya juga menghantar surat kepada pihak polis supaya dapat tangguhan atau gantung tindakan memanggil saya bagi memberi keterangan berkaitan isu itu kerana prosiding mahkamah masih belum selesai. Bagi menghormati proses undang-undang, mereka polis sewajarnya menggantung sebarang arahan kerana ia jelas melanggar peruntukan sedia ada, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Perikatan Nasional di Kuala Lumpur hari ini. Bagaimanapun, Azmin berkata pihaknya tidak menerima sebarang maklum balas daripada polis berkaitan isu penangguhan itu. Sebelum ini, Azmin pada sidang Dewan Undangan Negeri Mac lalu dilaporkan meminta kerajaan negeri untuk menjelaskan tindakan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor menjual hak pembangunan PJ Sentral yang dijangka memberi pulangan bernilai 1.04 bilion kepada Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB pada nilai 270 juta. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.